Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak murid cikgu, apa khabar semua? Cikgu doakan semuanya sihat, gembira dan terlindung daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Baik, cikgu tak nak panjang-panjang. Untuk hari ini, kelas hari ini kita belajar tata bahasa. Jadi, untuk seterusnya kita pergi ke PowerPoint. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah kata kerja transitif. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif? Jom kita tengok sama-sama. Kita belajar sama-sama. Kata kerja transitif. Baik, SP 5.1.4 memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. Difokuskan di sini kata kerja transitif. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif ni anak-anak? Okey, kita tengok apa maksud kata kerja transitif. Kata kerja transitif ataupun singkatannya KKT bermaksud kata kerja yang menggunakan kata nama atau frasa nama sebagai objek. Baik, kata kerja transitif mesti mengandungi objek. Mesti mengandungi objek. Yang kedua, kata kerja transitif mengandungi dua jenis. Yang pertama, kata kerja transitif aktif. Dan yang kedua, kata kerja transitif pasif. Baik, kita tengok slide berikutnya. Kata kerja transitif aktif. Baik, nombor 1. Kata kerja transitif aktif ataupun dikenali sebagai Kata kerja transitif aktif ataupun dikenali sebagai KKTA merupakan kata kerja yang mengandungi imbuhan men. Baik, kata kerja transitif aktif ni dia mesti kata kerjanya mengandungi imbuhan men. Kenapa imbuhan men ni huruf besarnya, huruf N-nya huruf besar? Okey, huruf N-nya huruf besar. Kenapa? Dia mesti ada sebab kan? Takkan sahaja cikgu nak buat kan? Okey, kita tengok apa sebabnya. Yang kedua, imbuhan men merujuk pada imbuhan me, mem, men, menge dan memper. Okey. Me, mem, men, menge dan memper. Baik, itu yang dimaksud dengan imbuhan men, N-nya huruf besar. Maksudnya N ni dia boleh berubah. N yang huruf besar ni dia boleh berubah sama ada menjadi me, mem, men, menge dan juga memper. Baik, untuk kata kerja transitif aktif ni, dia awak kena ingat, mesti imbuhannya imbuhan men. Apabila ada kata kerja imbuhan men, itu ialah kata kerja transitif aktif. Tapi dengan syarat, kata kerja transitif ni dia mesti ada objek. Objek ni bukan saja benda. Okey, dia boleh merangkumi manusia, haiwan, bunga ataupun perkara-perkara umum. Okey, baik, kita tengok contoh di sini. Yang pertama, sebelum itu tengok formula dulu. Formula kata kerja transitif aktif ialah subjek ataupun frasa nama. Ingat lagi tak frasa nama ataupun kata nama yang kita dah belajar masa bersemuka tu, dah belajar kan kata nama, frasa nama. Ditambah dengan kata kerja transitif aktif. Tambah dengan objek. Tambah dengan penerang. Baik, dia ada cikgu bagi warna yang berbeza ni. Okay, subjek frasa nama, kata kerja aktif ni cikgu garis, kemudian objek ni berwarna biru dan penerang ialah berwarna purple. Baik, kita tengok contoh ayatnya. A. Ayah mempertikaikan keputusan anaknya kerana tidak logik. Okay, ayah ialah subjek ataupun frasa nama. Ayah ialah kata nama apa? Kata nama am ke kata nama khas anak-anak? Ya, betul. Ayah ialah kata nama
Baik. Mempertikaikan. Ada imbuhan memper di sini. Ini ialah kata kerja transitif aktif. Cikgu dah gariskan ni. Kata kerja transitif aktif. Sebab apa aktif? Sebab ada imbuhan memper. Apabila selepas perkataan kata kerja transitif aktif, secara langsung mesti diikuti dengan objek yang berwarna purple, yang berwarna biru. Keputusan anaknya. Keputusan anaknya ialah objek. Jadi keputusan anaknya ni apa? Bukan benda kan, bukan manusia kan. Ini ialah umum. Perkara umum. Keputusan anaknya. Kerana tidak logik. Kerana tidak logik ini ialah penerang. Baik, penerang ni anak-anak. Awak boleh tulis ataupun tak perlu tulis, terpulang. Sekiranya setakat objek, ayat itu sudah lengkap. Cuma apabila ada penerang, ayat awak itu lebih matang. Baik. Jelas tak setakat ini? Jelas ha? Kemudian B. Encik Suraj mengecat rumah baharunya dengan warna kuning. Encik Suraj ialah subjek frasa nama. Kemudian mengecat ialah kata kerja transitif aktif. Rumah baharunya objek. Selepas je kata kerja aktif mesti objek. Dengan warna kuning ialah penerang. Dengan warna kuning ni kalau awak tak nak tulis pun tak apa. Ayat tu sudah lengkap. Tengok cara cikgu buat. Encik Suraj mengecat rumah baharunya. Titik. Setakat rumah baharunya itu ayat tu sudah betul lengkap. Cuma apabila ada penerangnya anak-anak, ayat itu menjadi lebih matang. Cikgu jelaskan setakat ini. Kemudian C. Mimi membaca buku agama agar dapat menambahkan ilmu. Mimi adalah subjek frasa nama. Mimi ni siapa? Mimi ni kata nama khas. Membaca ni apa? Membaca ni kata kerja transitif aktif. Buku agama ialah objek. Agar dapat menambahkan ilmu ialah penerang. Mimi membaca buku agama agar dapat menambahkan ilmu. Mimi membaca buku agama. Titik. Setakat buku agama sudah lengkap. Kita dah faham. Dia baca apa? Dia baca buku agama. Baik, kemudian D. Dia makan nasi goreng kerana terlalu lapar. Dia makan. Makan ialah kata kerja transitif aktif. Sebab dia memerlukan objek nasi goreng. Kalau dia kata makan, kita tak tahu dia makan apa. Makan kucing. Nak jelas lagi kata kerja transitif ni, kita kena tanya daripada diri kita sendiri. Apa yang dia buat? Dia makan apa? Yang apa itu ialah perlunya objek. Dia makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Mimi membaca buku agama. Mimi membaca apa? Membaca buku agama. Itulah yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif aktif. Maksudnya memerlukan objek untuk menguatkan lagi kata kerja transitif tersebut. Faham anak-anak? Okey, bagus. Syabas. Anak cikgu memang bijak. Baik, seterusnya. Yang kedua, kata kerja transitif pasif. Apa pula beza pasif dengan aktif? Kita tengok apa bezanya. Kata kerja transitif pasif ataupun dikenali sebagai KKTP merupakan kata kerja yang mengandungi imbuhan D. Kemudian boleh diikuti dengan kata sendi oleh. Baik. Yang berbeza aktif dengan pasifnya ialah imbuhan D. Kalau aktif mesti imbuhan men. Kalau pasif mesti imbuhan D. Kemudian mesti ada kata sendi oleh. Mesti ada perkataan oleh. Baik, kita tengok. Penggunaan imbuhan D hanya diterbalikkan daripada imbuhan men. Maksudnya apa ni? Maksudnya kalau kata kerja transitif aktif itu imbuhannya mengecat, bila dipasifkan ia jadi dicat. Ataupun kata kerja aktifnya menyapu, bila kata kerja pasif disapu. Faham setakat ni? Faham. Kemudian macam aktif, formula pasif pun ada. Objek. Cuma dia berbeza ya anak-anak. Bila pasif, objek itu berada di depan. Objek campur KKTP yang menggunakan imbuhan D itu. Campur dengan oleh. Mesti ada kata sendi oleh.
sama dengan apa pula sama dengan ni cikgu ni? Campur di sini. Campur. Okey, campur subjek frasa nama, campur penerang. Baik, penerang macam biasalah, nak bubuh boleh, tak nak bubuh pun boleh. Kita tengok contoh ayat. Ini cikgu balik daripada aktif tadi ya. Keputusan anaknya dipertikaikan oleh ayah kerana tidak logik. Okey. Keputusan ialah objek. Tadi awak tengok balik sini. Tengok balik sini ya. Tengok balik sini. Ayah mempertikaikan keputusan anaknya kerana tidak logik. Apabila dipasifkan, keputusan anaknya dipertikaikan. Cikgu ni terlebih garis ni. Keputusan anaknya tak ada garis sama anak-anak. Keputusan anak ni objek, tak ada garis ni. Yang garisnya ni sahaja, dipertikaikan sahaja di garis. Keputusan anaknya itu objek. Dipertikaikan itulah kata kerja transitif pasif, ada imbuhan di. Kemudian tambah dengan oleh. Lepas oleh kena letak frasa nama atau kata nama tadi siapa? Ayah. Kemudian tambah penerang kerana tidak logik. Penerang ni walaupun ayat itu ayat aktif ataupun ayat pasif, dia tetap berada di belakang. Dia tak akan pergi ke tengah, dia tak akan pergi ke depan. Okey. Yang berubahnya ialah anak-anak sama ada kata kerja ataupun objek ataupun frasa nama. Okey. Yang kedua, rumah baharunya dicat oleh Encik Suraj dengan warna kuning. Rumah baharunya ialah objek, dicat ialah kata kerja transitif pasif, oleh Encik Suraj frasa nama dengan warna kuning ialah penerang. Yang ketiga, buku agama ialah objek, dibaca kata kerja transitif pasif yang mana ada imbuhan di, campur dengan oleh. Oleh siapa? Oleh Mimi. Mimi ialah subjek frasa nama. Agar dapat menambahkan ilmu ialah penerang. Katakan awak buat buku agama dibaca oleh Mimi. Okey, itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Awak tak nak tambah agar dapat menambahkan ilmu pun boleh. Baik, faham ya? Kita terus pada ayat yang kedua. Nasi goreng dimakannya kerana terlalu lapar. Yang dikata dia makan nasi goreng kerana terlalu lapar. Baik, apabila kata nama dia, awak boleh guna imbuhannya. Ataupun kata nak guna imbuhannya, awak balik macam biasalah. Nasi goreng dimakannya. Nya ini merujuk pada dia kerana terlalu lapar. Nasi goreng objek, dimakan kata kerja transitif pasif. Okey, nya ni merujuk pada dia yang tadi. Kerana terlalu lapar ialah penerang. Okey, nya ni ialah subjek. Subjek. Apabila awak guna perkataannya, tidak perlu tambah oleh. Okey. Terus pada subjek. Dia tu tukar kepada nya. Ataupun kalau awak keliru, yang terbaik ialah nasi goreng dimakan oleh dia kerana terlalu lapar. Nasi goreng ialah objek, dimakan kata kerja pasif, oleh dia subjek, dan kerana terlalu lapar ialah penerang. Faham setakat ni? Okey, faham. Bagus. Alhamdulillah. Baik, kita terus. Baik, latihan. Latihan ni cikgu minta awak buka buku teks tingkatan 2 muka surat 186. Okey. Ini latihannya. Okey, kita tengok. Kita tengok latihan memahami dan menggunakan kata kerja transitif. Setakat ni cikgu yakin dan percaya awak dah faham kan kata kerja transitif. Okey, ada dua, aktif dan pasif. Aktif mesti imbuhan men, pasif ialah imbuhan di. Baik. Untuk hari ini latihannya kita fokus pada kata kerja transitif, aktif, imbuhan men. Baik, tengok petikan 1. Baca sini. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Petikan 1, kena pasti kata kerja transitif. Dia suruh kena pasti dulu. Maksudnya awak kena cari dan garislah. Petikan kedua, pilih kata kerja transitif yang betul. Dia bagi dua pilihan ni. Awak pilih yang mana betul. Yang ketiga, analisis kesalahan kata kerja transitif dan betulkan. Okey, baik, kita tengok petikan 1. Macam mana? Murid mudah belajar. Okey, tajuknya. Penggunaan alat multimedia dapat membantu murid-murid belajar dengan mudah. Kan ada imbuhan membantu kata kerja transitif.
membantu murid-murid belajar dengan mudah. Komputer memiliki pelbagai fungsi. Okey, mana ada yang buah men itu ialah kata kerja transitif. Melalui, kalau melalui ini bukan kata kerja lah, melalui ini dia macam penanda wacana. Melalui penggunaan komputer, minat murid untuk mempelajari sesuatu perkara dapat ditingkatkan. Penggunaan gambar dan muzik ketika proses pembelajaran dapat merangsang daya fikir murid. Baik. Dalam petikan 1 ini ada 4 kata kerja transitif maksudnya. Okey. Kita dah cari sama-sama, kita dah garis sama-sama. Kemudian petikan 2. Petikan 2, meningkatkan interaksi. Penggunaan peralatan telekomunikasi yang canggih meningkatkan. Okey, yang ni awak kena pilih sama ada sesuai penggunaan perkataan meningkat ataupun meningkatkan. Penggunaan peralatan telekomunikasi yang canggih meningkat interaksi. Betul tak meningkat interaksi? Salah kan? Sebab dia kena diimbuhankan. Penggunaan peralatan telekomunikasi yang canggih meningkatkan interaksi. Maksudnya awak garislah perkataan kata kerja transitif yang betul tu awak garis. Okey? Baik, ini ialah latihan. Yang lain pun awak cari. Okey, dia ada berapa sini? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 yang awak perlu betulkan. Kemudian tengok petikan 3. Petikan 3 ialah analisis kesalahan kata kerja transitif. Okey. Pengguna teknologi menyebab proses penerokaan ilmu menjadi semakin mudah. Okey. Ni perkataan menyebab ni. Betul tak perkataan menyebab ni? Penggunaan teknologi menyebab proses. Menyebab. Betul tak menyebab anak-anak? Salah. Yang sebetulnya ialah penggunaan teknologi menyebabkan proses penerokaan ilmu menjadi semakin mudah. Baik, bila analisis ni awak kena garis, kemudian nanti awak betulkanlah menyebabkan, tambahkan imbuhankan. Okey. Baik, ada berapa ni? 4 juga. 1, 2, 3, 4. 4 juga yang perlu awak cari dan betulkan kesalahan tersebut. Okey. Latihan ini perlu dibuat dalam buku apa? Ya, betul, dalam buku tulis BM3 Tata Bahasa. Dan cikgu mahu apabila awak sudah siap latihan ini, apabila awak sudah siap latihan, apabila awak sudah siap nota, kemudian latihan, okay, awak snap latihan itu, awak ambil gambar latihan dan kemudian awak masukkan gambar latihan ini ke dalam Padlet. Nanti cikgu akan bagi link Padlet. Jadi cikgu mahu semua murid hantar latihan ke dalam Padlet. Okey, jelas setakat ni? Faham? Okey, bagus. Anak murid cikgu memang bijak. Baik, slide yang berikutnya. Sebelum cikgu tamat kelas pada hari ini, seperti biasa cikgu akan berikan satu kata motivasi untuk anak-anak yang cikgu kasihi. Masa remaja tidak akan berulang kembali. Gunakan masa emas ini dengan menimba ilmu. Umur awak ni 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun ialah masa remaja, muda belia yang harus digunakan sebanyak-banyak untuk menimba ilmu. Kerana dengan ilmu kita akan beroleh kejayaan. Ilmu ialah harta yang tidak ternilai. Okey, sekian, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.